Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu dari kalangan kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Sadaqallahu azim. Masih pada Nurjali, Fungsi Surau, Seluruh yang terkuasa Surau, Tuan Imam, Fungsi Persatuan Penduduk, tuan-tuan, puan-puan ibayah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah SWT. Kita telah pun sampai ke pertengahan, malah lebih sikit daripada pertengahan. Malam ni malam yang ke berapa? 12. Ada yang kata 16, ada kata 17, 19. Abang nak cepat raya ni. Malam ni malam yang ke berapa? 17 kan? Dia tanya malam yang ke berapa, puasa tak ingat, raya berapa hari lagi ingat. Alhamdulillah tuan-tuan dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Allah bagi kesempatan kepada kita berada di bulan Ramadan. Setiap saat berada di bulan Ramadan itu sangat berharga. Sangat berharga. Kerana ada orang tak sempat masuk Ramadan dan ada orang sampai separuh ke beberapa hari dalam bulan Ramadan. Kemarin seorang jutawan kosmetik yang masih lagi istilahnya viral lah, yang juga diberi julukan sebagai Sayyidatina Khadijah, kerana pemurahnya dia dalam perjalanan nak sampaikan sumbangan ke Mahat Tafiz sekitar selatan Thailand bersama dengan suami dia, meninggal kemalangan. Ramai yang menangis kerana begitu pemurah ataupun terkesan dengan baik budi hati almarhumah jutawan kosmetik ini. Tuan-tuan sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di bulan Ramadan untuk kesekian kalinya. Mungkin ada yang dah 30 kali, ada yang mungkin 40 kali dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, dan kita diberikan sekali lagi berada di bulan Ramadan kali ini. Maka tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil kesempatan nikmat yang Allah SWT bagi ini untuk jadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang berkesan. Apa kesannya? Adalah ketakwaan. Sewajarnya tuan-tuan sekalian dah masuk malam yang ke-17 ni, kita dah rasa dah nilai ketakwaan dalam diri kita. Dan nilai ketakwaan dalam diri kita, kalau sempat nanti mungkin saya kongsi tip-tip saya, bagaimana untuk kita sustain ataupun maintain kan sampai di luar Ramadan. Itu yang selalu saya fikir. Selalu saya duduk tenung ataupun merenung sendirilah. Kerana bukan orang lain, kita sendiri pun tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, nak sustain sampai di luar Ramadan, itulah yang menjadi masalah problem. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian,
menyentuh berkenaan dengan peristiwa Badar Al-Kubra, peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Saya memetik tuan-tuan sekalian ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 123. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Badrin, dalam peperangan Badar. Wa antum azillah, sedangkan kamu ketika itu berada dalam keadaan lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menarik perhatian tuan-tuan sekalian bagaimana dalam ayat ini yang diceritakan berkenaan dengan peristiwa peperangan Badar ini, Allah menggunakan ayat fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam yang saya sama, ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Hasil daripada berpuasa ini, Allah akan kurniakan darjah ketakwaan kepada kita. Tuan-tuan yang dikasihi dalam mata Allah sekalian, dalam peperangan Badar ini yang berlaku pada 17 Ramadan. Ini 17 Ramadan lah, kita ini 17 Ramadan pada tahun 2 Hijrah. Bagaimana kita nak tengok, mari kita sama-sama imbau keadaan, suasana, kondisi ketika itu. Bagaimana keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan yang dikasihi dalam mata Allah sekalian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah satu kumpulan, cream of the cream, kumpulan yang terbaik. Ahli-ahli Badar ini dalam sejarah Islam, dia ada standard dia itu sendiri. Dan kita nak kaitkan dengan diri kita pada hari ini, bagaimana kita diuji akan keimanan dan juga uji sejauh manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita tahu disyariatkan puasa. Disyariatkan puasa juga pada 2 Hijrah. Pada bulan Syakban, turun ayat yang dibacakan tadi, Al-Baqarah 183, bermaksud wajiblah berpuasa di bulan Ramadan. Kali pertama umat Islam nak berpuasa, masuk bulan Ramadan berpuasa, baru beberapa belas hari berpuasa, tuan-tuan sekalian, berlaku peperangan Badar. Tuan-tuan yang dikasihi dalam mata Allah sekalian, kita tahu bagaimana tujuan asalnya Nabi dan bersama dengan para sahabatnya seramai 313 orang itu, tujuan asalnya sekadar nak sekat rombongan dagang Abu Sufyan daripada Syam, kan, nak balik ke Mekah, nak sekat, nak ambil balik harta-harta yang mereka rampas daripada kaum Muhajirin sewaktu di Mekah itu. Ada sahabat-sahabat Nabi nak ambil hijrah, sekat tengah jalan, kata nak ambil hijrah, tapi dengan syarat tinggalkan semua harta ke Mekah. Antaranya sahabat yang bernama Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia kata, kau dulu datang ke Mekah ni bukan ada apa-apa, sekarang kau dah kaya raya, kau nak keluar daripada Mekah, nak bawa sekali dengan harta benda semua ni banyak cantik, kau tinggal kat sini, kau pergi berlenggang. Maka niat asal dia nak ambil balik, tuan-tuan yang dikasihi dalam mata Allah sekalian, harta yang dirampas oleh musyrikin Mekah dengan cara sekat rombongan dagang Abu Sufyan. Maka oleh kerana nak sekat rombongan dagang ni, taklah orang kata bersiap sedia untuk pergi perang, maka sekadarnya, kan, 313 orang pergilah dengan kelengkapan kurang lebih dalam 70 ekor unta, kan. Itu pun satu ekor unta itu dinaik oleh 3 orang, giling-giling yang bergiling-bergiling, dan adalah 3 ekor kuda. Kemudian dengan senjata setakat yang ada, termasuklah pelepah tamar dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Tetapi yang dirancang oleh Nabi SAW lain, tetapi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lain.
Ada kadang ketika tuan-tuan sekalian dalam hidup kita pun sama. Kita nak buat benda baik, kita nak buat satu benda yang lain, tapi tiba-tiba Allah rancang jadi benda lain. Ini menguji sejauh manakah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena pasrah. Kita kena redha. Kadang-kadang kita buat benda baik tapi orang balas jahat kepada kita. Kadang-kadang niat kita ni tulus ikhlas, tiba-tiba jadi macam lain. Yang penting kita telah betulkan niat dan hasrat kita. Tuan-tuan sekalian, bagaimana para sahabat ni baru 2 hijrah. 2 hijrah tuan-tuan sekalian, ada di kalangan sahabat yang datang dalam 313 tu, tak silap ingatan saya 70 orang saja daripada kaum Muhajirin, selebihnya daripada kaum Ansar. Dan majoriti di kalangan orang yang baru memulai agama Islam. Tapi diuji keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan bagaimana dengan hanya 313 orang ni tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Abu Sufyan pun dia pun hebat juga. Dia pandai, dia tahu dapat hidup. Kemudian dia dah hantar orang pergi ke Mekah, dah khabar kepada semua orang Mekah, katakan korang nak selamatkan harta korang, baik kita kumpul, hantarkan tentera cepat. Kalau Muhammad dah rampas, dia kata Muhammad dah rampas harta rombongan Abu Sufyan. Maka geng-geng Abu Jahal and the gang, tuan-tuan sekalian, 1000 orang kumpul dengan seluruh kelengkapan perang, dengan harta dia, dengan perempuan-perempuan yang menyanyi dan sebagainya. Memang pergi tu memang nak perang. Bayangkan tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi SAW 313 orang, depan dia ada 1000 orang. Nak perang ke tak perang? Ujian berperang. Dan di kalangan para sahabat tuan-tuan sekalian, yang nak perang kat depan ni adalah di kalangan musyrikin Mekah yang merupakan saudara-saudara mereka. Ada di kalangan sahabat Nabi yang mana ayah-ayah mereka berada dalam tentera-tentera musyrikin Mekah ni. Diuji semakin dahsyat. Yakin tak yakin dengan Nabi, yakin tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Diuji sedemikian rupa. Tuan-tuan sekalian, hari ni apa ujian kita? Ujian dia suruh datang surau. Suruh datang surau, suruh dengar kuliah, tu je. Ke kat sini ada perang ada? Tak ada. Ujian kita itu je tuan-tuan sekalian. Datang suruh datang masjid je. Walaupun Allah datang ni tsunami tu tuan-tuan sekalian, tsunami begitu besar tsunami ni, tiba-tiba Allah tinggal masjid. Nak suruh datang masjid je, nak suruh datang pergi masjid selamat. Tak datang juga. Baru ni di Palu, pantai Terlasih. Di pantai Terlasih, saya sebab pergi di pantai Terlasih tuan-tuan sekalian, bagaimana Palu ni ialah tempat yang dulunya adalah merupakan tempat digelar sebagai Serambi Mekah ataupun Serambi Madinah, macam itulah tuan-tuan sekalian. Bagaimana di Palu tu, di Teluk tu datang tsunami 8 meter ke 8 ataupun ke 12 meter datang tuan-tuan sekalian, istilahnya menghanyutkan semua orang buat pesta-pesta maksiat syirik di pantai Terlasih tu. Habis semua. Jambatan-jambatan mereka, jambatan kuning yang begitu hebat, tuan-tuan sekalian, pun runtuh hancur. Tetapi Allah tinggal masjid. Nak suruh datang masjid. Tuan-tuan sekalian, kita orang pergi tu, kita tahulah bahawa di situ dia buat pesta sembah pantai. Ada dalam beberapa tempat-tempat istilahnya macam pondok-pondok lah. Dah tak tanya Ustaz Fakro, saya pergi tadi Ustaz Fakro jumpa, pergi tu dah ada seorang pakcik ni bawa kepala kambing. Sudah, cik pergi buat apa cik? Dia kata saya nak bagi makan kat laut ni, sebab baru ni tak sempat bagi makan, sebab itulah laut apa semua datang bantai kami, tak sempat bagi makan. Inilah manusia tuan-tuan sekalian. Dah berlaku macam tu, dia bawa lagi kepala kambing tu nak bagi makan ke laut, sebab baru ni tak sempat. Tak sempat itulah bagaimana datang tsunami. Tuan-tuan yang dikasihi dalam Allah sekalian, hari ni ujian kita tak besar mana dibandingkan para sahabat. Sebab itulah makam mereka, kan Nabi sebut khairul qurun qarni, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku ni. Kurun para sahabat yang diuji sedemikian dahsyat.
Tuan-tuan sekalian, dalam peperangan Badar saya sebutkan tadi, menghadapi 313 dengan 1000 orang, penuh kelengkapan senjata. Tapi kita lihat bagaimana semangatnya mereka. Ada 2 orang anak muda, tuan-tuan sekalian, nama dia Mu'az bin Amru dan Mu'az bin Afra. Tuan-tuan sekalian, anak muda baru belasan tahun. Kalau kita nak banding dengan anak-anak muda pada hari ini, anak muda yang baru belasan tahun, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan Nabi SAW bincang untuk nak perang atau tak perang. Arahannya diminta untuk perang. Maka nak dengar pandangan para sahabat. Kan Abu Bakar, Umar, semua setuju untuk perang. Kemudian Miqdad juga daripada musyrikin Mekah setuju. Kemudian Nabi akhirnya dengar daripada seorang Ansar, sebab majoriti yang datang tu orang Ansar. Dalam tolak 70 orang, lebihnya adalah orang Ansar pun setuju. Alhamdulillah. 2 orang anak muda, tuan-tuan sekalian, baru belasan tahun. Tapi semangat mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dah tahu bahawa tuan-tuan sekalian di hadapan mereka itu tentera-tentera yang subhanallah kan cukup dahsyat. Maka tuan-tuan sekalian, di antara strategi Nabi SAW adalah dikombinkan 3 dan 2 orang. Mu'az ini, tuan-tuan sekalian, Mu'az ini daripada Ansar, budak daripada Ansar, digabungkan dengan Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan bertiga tu nampak gerombolan orang yang tengah berperang. Yang tengah berperang ni, salah seorang Mu'az dia kata kepada Abdurrahman bin Auf, kan, dia panggil Pak Man kot, ada Pak Man ni, kan, Pak Man, kau boleh tunjuk aku dalam ramai-ramai ni mana dia Abu Jahal? Baik. Seorang anak muda yang peringkat awal ni, kalau kita boleh istilahnya Abdurrahman bin Auf tengok, kenapalah kan Rasulullah bagi 2 orang anak muda mentah dengan aku. Kalau bagi orang lain, bagi Umar ke, barulah semangat sikit kan. Dia bagi 2 orang budak. Jadi orang anak muda biasa kan, kalau orang pengalaman otak-otak tengok kita ni macam apa? Buktikan. Tuan-tuan sekalian, dia buktikan, dia kata dalam ramai-ramai ni, mana dia Abu Jahal? Maka bila soalan tu ditanya kepada Abdurrahman bin Auf, maka lain macam Abdurrahman bin Auf pandang budak ini bukan budak biasa. Tuan-tuan sekalian, maka ditanya kepada 2 orang budak ni, kenapa kamu nak cari Abu Jahal? Kerana aku dikhabarkan bahawa Abu Jahal lah orang yang paling dahsyat, paling jahat sekali musuh Nabi SAW. Bayangkan anak muda ketika itu baru belasan tahun, tapi semangat jihad dia cukup tinggi. Saya tak pasti mana 1-2 ni, saya tak semak tadi, tak sempat buat semakan. Tapi seorang tuan-tuan sekalian, dia kata bila sebut tentang Abu Jahal, dia terus meluru. Dan dia terus meluru dengan pedang ni, tuan-tuan sekalian, dia terus melipas kiri kanan sampai kepada Abu Jahal, mencederakan Abu Jahal. Tapi dia diserbu pula oleh tentera-tentera yang lingkung, yang keliling Abu Jahal. Akhirnya dia, tuan-tuan sekalian, ditetap di sebelah tangan dia sampai tangan dia hampir putus. Tangan dia lekat dekat badan dia, hanya dekat dengan kulit saja. Adakah budak muda ni lari balik? Tak. Terus tuan-tuan sekalian, dia ditarik, dia terus istilahnya nak pergi lagi berperang, tetapi dia rasakan bagaimana tangan dia ni mengganggu dia. Maka dia letakkan tangan dia di atas tanah, dia pijak, disiapkan tangan dia, dicabut langsung. Dia tak nak, tuan-tuan sekalian, ada unsur-unsur yang boleh mengganggu dia untuk berjuang berjihad dengan Allah SWT. Bayangkan anak muda dia. Maka dia terus menuju sekali lagi, dan akhirnya dia mati syahid di medan Badar. Begitu juga seorang lagi, tuan-tuan sekalian, Mu'az tadi pun sama juga. Dia pergi menerpa ke arah Abu Jahal, dan akhirnya dia dapat melipas Abu Jahal. Walaupun dia dekat cedera parah, akhirnya dia dapat mencederakan Abu Jahal sampai Abu Jahal jatuh dan tenat, tinggal nyawa-nyawa ikan. Saya cerita tuan-tuan sekalian, begini semangat jihad dalam bulan Ramadan yang baru saja, sebahagiannya baru saja peluk Islam. Ada di kalangan mereka baru 6 tahun, ada yang sedikit daripada itu, dalam bulan Ramadan sedang berpuasa, berperang di jalan Allah SWT.
Walaupun ada menyebut bagaimana ada beberapa sahabat termasuk Umar, dia tak puasa ketika itu kerana dibolehkan dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan musafir. Tuan-tuan sekalian, kita mengambil pengiktibaran bagaimana dahsyatnya umat Islam ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ialah kita umat akhir zaman. Umat akhir zaman, kita diuji dengan ujian-ujian yang istilahnya tidak sepadanlah. Tidak sepadanlah kalau kita nak bandingkan dengan mereka. Tapi hari ini ujian-ujian yang kadang-kadang kecil pun kita tidak mampu untuk mendapati ujian tersebut. Saya sebutkan tadi bagaimana ujian pada hari ini kita adalah untuk umat Islam bersatu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan bulan Ramadan ini, kita nak cerita tentang Badar Al-Kubra ni memang panjang. Memang panjang. Kisah dia banyak lagi kisah-kisah lain dalam Badar Al-Kubra ini. Cuba kita kena ambil semangat bahawa kita ni tuan-tuan sekalian adalah umat Islam, umat yang kita ada Allah. Umat yang bersama-sama dengan Islam. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita ni tuan-tuan sekalian bersama Islam, dan Islam yang tinggi yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan seperti mana kata Sayyidina Umar, kita ni dimuliakan kerana Islam. Hari ini tuan-tuan sekalian, umat Islam, umat Melayu, dia akan terus terpinggir, dia akan terus ke belakang, dia akan terus jadi istilahnya kalah dengan bangsa-bangsa ataupun umat-umat yang lain kalau dia terusan meninggalkan Islam. Itu je. Sifir dia kembali balik kepada Islam. Kembali balik kepada Islam, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan angkat kita. Akan bagi kita ni izzah, bagi kita ni istilahnya digeruni oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, 123. Bagaimana Allah menyebut walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menolong kamu dalam peperangan Badar. Sedangkan ketika itu kamu berada dalam posisi yang lemah. Lemah, ulama tafsir cerita, pertama lemah dari sudut bilangan yang tak banyak. Yang kedua lemah dari sudut kelengkapan perang tu sikit. Tetapi kelebihan yang ada pada ahli-ahli Badar ini adalah nilai keimanan dan ketakwaan mereka, keberantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diorang perang ni, tuan-tuan sekalian, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam sirah, Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan, turunkan 1000 para malaikat membantu tentera-tentera Islam mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Abu Jahal itu kan dibunuh oleh seorang sahabat. Tak saya ingatan saya, Abdullah ibnu Mas'ud, seorang yang kecil kerdil saja, tetapi dialah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok cari dekat yang bergelimpangan semua musuh-musuh Allah ni, cari mana dia Abu Jahal. Jumpa Abu Jahal. Jumpa Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal dalam nyawa-nyawa ikan tu, dia nampak sahabat Nabi yang kerdil ni datang untuk memenggal kepala dia, membunuh dia. Sedangkan dulu pada waktu di Mekah pernah sahabat ni ditampar oleh Abu Jahal sampai hampir hancur telinga dia. Dan Abu Jahal diceritakan bagaimana dalam nak mati tu pun tuan-tuan sekalian, kan disebut bagaimana kalau kau nak penggal kepala aku, penggalkan jangan kat tengkuk atas ni, bagi dada sikit. Sebab dia kata nanti bila susun-susun, dia lah yang paling tinggi kepala daripada orang lain. Dan nak mati tu. Dan Nabi kata inilah Fir'aun zaman tu. Tuan-tuan sekalian, saya sebut bagaimana Allah sebut walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Dalam banyak-banyak ayat Quran biasanya Allah sebut, tuan-tuan sekalian, Allah sebut tentang menang ni, Allah sebut tentang bantuan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menolong kamu dalam peperangan Badar. Allah kata Allah lah yang tolong, bukannya. Walaupun banyak dalam kisah Badar ni tentang strategi-strategi yang kita tak ada masa untuk bahaskan, tapi Allah ceritakan sebab Allah tolonglah. Dalam Fathu Mekah,
Dalam Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Bila mana idza jaa nasrullah, bila mana datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ke atas pembukaan kota Mekah. Sekali lagi Allah sebut bagaimana pembukaan kota Mekah itu setelah Nabi SAW berada dalam 10 tahun berada di Madinah, balik menang buka kota Mekah dalam keadaan aman. Allah kata bila mana datangnya pertolongan Allah SWT dalam pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat bagaimana manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, nak cerita yang bagaimana pada hari ini, kenapa umat Islam pada hari ini diperkotak-katikkan? Kenapa umat Islam pada hari ini lemah? Kerana tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak untuk dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya menyeru dalam tazkirah yang ringkas ini supaya kita baliklah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa tuan-tuan sekalian, tengok Islam dulu. Apa-apa tuan-tuan sekalian, tengok halal ke haram dulu. Apa-apa tuan-tuan sekalian, tepuk dada tadi iman dulu. Barulah kita boleh dapat maghfirah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita dalam bulan Ramadan tuan-tuan sekalian, lepas bulan Ramadan ini kita masih lagi sama je. Ini alhamdulillah hari ni ramai orang datang. Dan alhamdulillah tahun ni mungkin saya pergi ke surau-surau kebetulan kot, Allah alam, tapi surau-surau yang alhamdulillah masih ke malam yang ke-17 ni ramai orang lagi. Ni ramai. Boleh tak tuan-tuan sekalian kita berazam sempurna malam 17 ni, malam apa? Datuk Qadar? Tak. Malam Badar Al-Kubra, nuzul Quran, tuan sekalian, kita berazam insya-Allah. Azam sungguh-sungguh supaya lepas ni kita nak berubah. Bulan Ramadan ni bulan Syahrul Taghyir, bulan perubahan. Kita nak berubah hasil daripada tarbiyah Ramadan, tuan-tuan sekalian. Kita akan sedaya mungkin insya-Allah mengekalkan rutin kita dalam bulan Ramadan ini sampai keluar Ramadan. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Apa nak kuat? Boleh tuan-tuan? Yang datang ramai-ramai mana kat surau kita, insya-Allah luar Ramadan pun suruh balik akan datang ramai macam ni. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, yang jadi masalah problem saya sebutkan tadi, luar Ramadan kita, okay, kita dalam bulan Ramadan kita dapat satu, ialah sebab mungkin syaitan mengikat, kan? Sebab apa lagi, kan? Syurga dibuka, neraka ditutup, jiwa kita tenang. Alhamdulillah kita seronok. Bukan orang saya sendiri pun seronok beribadah. Jadi masalah kita, masalah problem luar daripada Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak kongsi 4 tips. 4 tips supaya macam mana sebab kita tuan-tuan sekalian, umur kita tak panjang. Kiamat dah dekat. Saya tuan-tuan sekalian, adik saya yang perempuan, dia tulis kat Facebook dialog dia dengan anak dia. Anak dia yang kecil tu nama dia Koyum, tak sekolah lagi rasanya. Lalu kat sekolah menengah Bandar Tasik Puteri, dia kata kat mak dia, kata Umi, nanti Koyum nak sekolah kat sini, sekolah menengah Tasik Puteri. Kemudian abang dia menyampuk kat belakang. Abang dia mupis, dia kata abang rasa kita tak sempat. Kenapa? Sebab dunia dah nak kiamat, dia kata. Budak kecil dia kata dunia nak kiamat. Dia kata abang pun tak sempat, adik dia lagi tak sempat, dia kata sebab dunia nak kiamat. Tuan-tuan, inilah peluang yang kita ada. Yang kita lepas ni nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita mungkin ada 50, 60, 70, dah anytime. Saya sebut tadi, kaya jutawan tadi pun meninggal. 2-3 hari lepas orang Seri Melati tu umur 40 tahun meninggal. Kita nak happy kita dalam bulan Ramadan itu teruskan dibawa terus sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan hari ni, suasana hari ni, suasana kita baca Al-Quran, datang surau, kan, solat sunat tarawih, maknanya solat sunat lepas daripada isyak pun banyak lagi kita mampu solat sunat, ringan badan kita, bangun pagi, kita qiyamul lail, kita dengar kuliah subuh, baca Al-Quran, kita sedekah tuan-tuan. Kalau inilah amalan kita, mampu kita kekalkan luar Ramadan sampai bila-bila, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah.
alangkah seronok bahagianya kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala untuk dihadiahkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuan saya yang pertama, tip dia ada 4 ni lagi sejam lah, boleh. Saya rekan-rekan yang pertama, tuan sekalian, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan ni bagi kesan kepada kita. Antara doa tuan sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sahabat dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Muaz. Wahai Muaz, demi Allah, aku mencintaimu wahai Muaz. Bayangkan Nabi pegang tangan Muaz, cara Nabi bersahabat dengan sahabat dia. Demi Allah Muaz, aku mencintaimu Muaz. Maka Muaz kata, demi Allah, aku pun mencintaimu ya Rasulullah. Muaz, aku nak amanatkan kepada kamu, kau baca doa ni jangan tinggal, khususnya selepas solat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita nak minta tolong kepada Allah. Kita ni lemah betul sekali. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah dalam mengingatimu, dalam mensyukuri nikmatmu, dan dalam mempertingkatkan amalanku kepadamu ya Allah. Kita nak minta tolong Allah ni sungguh-sungguh Ramadan kali ini. Ya Allah, kau kekalkan amalan Ramadan ini sampai di luar Ramadan. Itu yang pertama. Banyak doa-doa lain. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, lakukan amalan dalam bulan Ramadan ini sungguh-sungguh mengikut sunnah Nabi SAW. Antaranya tuan-tuan sekalian, kita tengok perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita dan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Saya tanya tuan-tuan, antara perkara-perkara yang merosakkan puasa dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mana lebih baik? Rosak ke yang merosakkan puasa ke yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa ke merosakkan puasa? Hello? Kalau anak saya tanya, rosak ke batal? Batal dia kata. Batal ke rosak? Rosak. Itu budak-budak lah. Tuan-tuan sekalian, yang membahayakan adalah perkara-perkara yang merosakkan puasa kita. Kita tak jaga 7 anggota kita ni, mata, telinga, mulut, perut, kemaluan kita, tangan kita, kaki kita. Kerana benda ni lah yang batal ni, tuan-tuan sekalian, saya kata tak ada yang batal. Di sini budak-budak kecil boleh jaga puasa dia, tapi yang bahaya adalah perkara yang merosakkan puasa. Bila rosak puasa kita, tak jaga puasa kita. Kita pergi tengok TV bazar Ramadan, kita pergi enjoy, tak masalah, pergi balik tak apa. Kan kita tak hari pergi. Hari lambat lagi ni, jangan balik lagi. Kan lepak dulu sebagainya. Kan sembang, tiba-tiba jalan, apa lagi? Makan tu sekian. Ramadan ni sepatutnya kita kekangkan nafsu makan kita, tapi kita pesta makan. Jadi tuan-tuan sekalian, benda-benda ni kadang-kadang dia akan merosakkan puasa kita, menyebabkan kita tak dapat pahala. Nabi kata majoriti dekat orang puasa ni lapar dah. Itu yang nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan sekalian, ambil kesempatan bina habit baru. Kekalkan dalam banyak-banyak yang kita buat ni, tuan-tuan sekalian, cuba kekalkan satu sampai luar Ramadan. Sama ada kita punya apa? Kita punya baca Quran kita ke? Kita punya infak sedekah kita ke? Tuan-tuan sekalian, sebab buat infak ni, Majlis Islam Baru, dia punya iftar dia satu petang RM2,500. Seorang hamba Allah datang, tuan-tuan sekalian, dia kata, Tuan Haji Mizan di sini. Tuan Haji Mizan Nazir Masjid. Dia kata, Haji, saya nak tapau iftar semua 30 hari. Nah, duit RM75,000. Oh, seronok tuan-tuan jadi orang kaya. Boleh tak tuan-tuan doakan saya jadi kaya, tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan sekalian, sehari di iftar tu 2,000. Saya ingat di masjid saya baru tu dah 500 orang, ada apa? 500 orang. Kan 500 orang tu dia dapat pahala 500 orang tu puasa. Setiap hari selama dah 29-30 hari tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dikasihi dalam Allah sekalian, kita bukanlah tak perlu, tapi mungkin tak boleh nak challenge macam tu. Saya nak cabar diri kita masing-masing ni, biar lekat satu amalan kita sampai di bulan Ramadan. Amalan ini pernah ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang macam mana yang Allah suka? Okay. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amalillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala ni adalah amalan yang berterusan walaupun sikit. Pernah satu ketika Nabi SAW bagi amaran kepada Abdullah bin Umar. Ibnu Umar, mari sini. Kenapa? Jangan jadi macam si fulan tu. Kenapa? Dulu dia ni selalu sangat bangun malam, tapi sekarang dah stop. Lebih
tidak disukai oleh Allah SWT dan Nabi-Nya orang yang sedemikian. Tapi Allah lebih suka amalan yang berterusan walaupun sikit. Hari ini tuan-tuan sekalian, teruskan baca Al-Quran ni sedaya mungkin khatam. Tak khatam tak apa, baca, yang penting berterusan baca sampai di luar Ramadan. Walaupun sikit tak apa. Baca mula satu ayat pun tak ada masalah. Sedekah tuan-tuan sekalian, infak ajar kita ni setiap hari kena infak. Setiap hari kena infak, RM1 pun tak apa. RM1. Tapi berterusan sampai bila-bila. Tip daripada Ustaz Khairi Anwar, dia kata, dia amalkan sedekah lepas subuh ni, walaupun sikit, RM3, RM5 ya, tetapi dia memberikan satu turning point dalam hidup dia dengan limpahan rezeki yang cukup banyak. Dengan hanya bersedekah setiap hari lepas subuh. Tuan-tuan sekalian, yang ketiga, kita yang keempat, buanglah habit-habit buruk yang lama-lama kita ni, bertaubat bermula daripada sekarang. Kiamat dah dekat, kiamat besar, kiamat kecil, kita mungkin mati dipanggil oleh Allah SWT. Buangkan semua amalan-amalan, habit-habit, termasuklah perangai kita, buang masa, buang bazir, buang duit, kan, dan sebagainya itu. Kerana apa? Kerana tuan-tuan sekalian, kita nak jadi Ramadan ni bulan perubahan dalam diri kita, dan kita nak bawa amalan kita dalam bulan Ramadan, suasana dalam bulan Ramadan, keimanan, ketakwaan kita yang kita dapat rasa sekarang ni sampai kekal sehingga di luar daripada Ramadan. Boleh tuan-tuan? Jadi saya itulah sebuah sikit yang sempat kita berkongsi. Mudah-mudahan ada baiknya, ada manfaatnya, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Ramadan yang kita berada di dalamnya pada hari ini ada berbaki lagi ni. Kita nak momentum kita ni begitu kuat 10 malam terakhir ni, tuan-tuan sekalian. Kalau boleh pastikan iktikaf, tak tidur, tak miss walaupun satu hari 10 malam terakhir untuk mendapatkan ganjaran malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Segala yang baik itu datang dari Allah SWT. Dalam Al-Quran saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa, tersilap bicara, tersalah kata, lebih masa dan sebagainya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.